Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, PKR dan PH akan jadi blok terbesar. Rafizi beri 3 sebab ini. Berita sepenuhnya. Rafizi Ramli, siapa tak kenal Rafizi Ramli? Beliau memberi 3 sebab mengapa PKR dan PH akan jadi blok terbesar. Tahniah Anwar. Bakal timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli pada Isnin memberikan 3 sebab partinya dan Pakatan Harapan PH boleh menjadi blok terbesar di Dewan Rakyat selepas PRU 15. Menurut bekas ahli Parlimen Pandan itu, pertama adalah sekiranya jumlah pengundi tegar pelbagai bangsa yang sebelum ini mengundi PKR dan PH dapat ditingkatkan mencecah 70% jumlah keluar mengundi. Jelas Rafizi, jumlah peratusan keluar mengundi itu adalah peningkatan 10% daripada purata 60% pengundi yang keluar mengundi sedia ada sejak beberapa pilihan raya negeri sebelum ini. Kata Rafizi, sebab kedua adalah jika PKR dan PH berjaya memikat kembali 5% daripada pengundi atas pagar yang beralih sokongan pada PRU 14 untuk mengundi mereka. Ketiga, PKR dan PH berjaya mendapat 30% daripada jumlah pengundi kali pertama pelbagai kaum, katanya dalam kenyataan disiarkan menerusi Facebooknya. Rafizi turut memaklumkan bahawa beliau akan mula berkempen secara tersusun setiap minggu bermula 1 Julai ini sebagai persediaan menghadapi PRU 15. Jangkaan saya Dewan Rakyat dibubarkan seawal Ogos atau September 2022 untuk membolehkan bajet 2023 dibentangkan oleh kerajaan baru, katanya. Tambah beliau, tumpuan utama dalam berkempen adalah bagi meyakinkan pengundi dari 3 kumpulan, iaitu pertamanya pengundi tegar PKR dan PH di kerusi utama yang perlu dipertahankan. Kedua, pengundi atas pagar yang akan mengundi kerusi-kerusi utama yang perlu dipertahankan. Ketiga, pengundi kali pertama daripada kalangan pengundi muda bawah 25 tahun dan mereka yang tidak pernah mengundi selama ini di kerusi-kerusi utama yang perlu dipertahankan, katanya. Kempen akan bermula dengan satu latihan peringkat nasional kepada sukarelawan Ayuh Malaysia yang diadakan pada setiap hari Sabtu 2 Julai dari jam 2 hingga 5 petang di Kuala Lumpur, kata Rafizi. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh biar semua orang tahu. Hari ini aku nak kongsi dengan kamu tentang penyakit sindrom pelupa ahli politik yang ada menggelarnya sebagai sindrom Najib Bosku. Penyakit ini ciri-cirinya adalah perkara yang telah berlaku hampir semuanya dia lupa. Apabila ditanya, jawabannya tak tahu. Sindrom ini banyak menjangkiti ahli politik pada hari kebelakangan ini. Aku pun tak tahu kenapa mereka seringkali gunakan jawapan yang mempunyai sindrom ini. Baru-baru ini, pertama sekali yang kena sindrom ini adalah Azmin Ali. Apabila Azmin Ali mengatakan dia tidak tahu dan tidak ingat di mana hotel dia pergi sepanjang 1 minggu lepas dan siapa dia jumpa, kerana ramai yang dia jumpa pada minggu lepas dia tak ingat. Ini kena sindrom penyakit Najib. Kena Najib pun dalam perbicaraan di mahkamah banyak kali beliau menjawab tidak tahu apabila pihak pendakwaan bertanya ataupun peguam bertanya. Dia tidak tahu, dan tidak tahu. Agak pelik juga. Seorang Perdana Menteri banyak kali tidak tahu tentang hal ehwal pentadbiran negara, apalagi dengan 1MDB yang melibatkan puluhan bilion ringgit Malaysia yang lesap entah kemana. Itu pertama Azmin Ali. Kali ini seorang lagi ahli politik
menggunakan jawaban sindrom penyakit Najib ini juga, yaitu Hishamuddin Tun Husin. Kita pun tak tahu benar atau tidak apa yang dia cakap, tapi yang pentingnya dia guna jawaban tidak tahu menahu. Apabila beliau ditanya tentang namanya yang telah disebut sebagai salah seorang penerima dana daripada UKSB yang didedahkan di dalam perbicaraan Mahkamah Zahid Hamidi. Dalam senarai penerima di dalam ledger tersebut, terdapat beberapa orang yang dikatakan menerima dana daripada UKSB. Antaranya Muhyiddin Yassin, Safi Afdal, Hanifah Aman, Khairi Jamaluddin, Naina American, dan juga yang terkini tidak disebut secara spesifik, tetapi ada kaitannya adalah Hishamuddin Husin. Apabila ditanya tentang hal itu, Hishamuddin menjawab dia tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Ini pun satu lagi jawaban tidak tahu menahu. Mungkin benar Hishamuddin tidak tahu menahu. Kalau benarlah perkara itu Hishamuddin tak tahu menahu, ini menimbulkan satu tanda tanya besar dalam kes pendedahan senarai nama di dalam pemberian dana UKSB, ledger UKSB ini. Timbul dalam fikiran saya, kalau semua orang, kalau tak silap 7 orang ini telah membuat penafian bahwa mereka menerima dana dari UKSB, bermaksud ada satu perkara yang boleh kita ragui dalam pendedahan tersebut. Adakah pendedahan itu sebenarnya direka-reka untuk memberi tekanan kepada 7 orang ahli politik ini? Dan di dalam agenda daily ada satu penulis dalam tajuk utama mengatakan musuh politik Muhyiddin Yassin terlonjak gembira apabila UKSB ataupun apabila ledger tersebut didedahkan salah seorangnya menerima adalah Muhyiddin Yassin. Yang kita hairan, mereka sibuk, musuh-musuh Muhyiddin ini sibuk gembira apabila dikatakan Muhyiddin baru dikatakan, belum terbukti atau belum dibicarakan, belum ada lagi case, sudah lonjak gembira. Tapi yang hairan, mereka tak lonjak gembira pula dengan kes-kes yang telah dijatuh hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Menurut penulis tersebut di dalam agenda daily. Aku terfikir, benarkah ledger tersebut ataupun itu hanyalah sekadar rekaan semata-mata? Aku berfikir begitu kerana 7 orang yang disebutkan ini tak tahulah adakah secara kebetulan atau memang benar-benar berlaku. 7 orang ini 90% daripadanya adalah musuh politik Zahid Hamidi. Pertamanya pastilah Muhyiddin Yassin, orang yang paling tidak disukai oleh Zahid Hamidi, sehingga Muhyiddin Yassin tumbang, terpaksa meletak jawatan kerana gara-gara Zahid Hamidi menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin. Selain daripada itu, seorang lagi yang boleh dikatakan tidak kita hairan senarai namanya ada di sana adalah Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin juga adalah salah seorang pemimpin dalam UMNO yang tidak sebulu dengan Zahid Hamidi. Kamu tahu itu. Seringkali KJ tidak sebulu, tidak sependapat, dan secara terbuka juga seringkali memberikan komen, pendapat yang bertentang arus dengan Presiden UMNO Zahid Hamidi. Dan kita juga tahu salah seorangnya lagi adalah Safi Afdal. Safi Afdal juga adalah pribadi musuh besar kepada
Najib Tun Razak dan juga Zahid Hamidi. Kedua-dua mereka, yaitu Muhyiddin dan juga Safi Ifdal, telah dipecat daripada UMNO gara-gara mereka mahu pendedahan 1MDB, kebenaran 1MDB, musuh kepada Najib Tun Razak dan Zahid Hamidi. Dan seorang lagi yang pasti mengejutkan kita adalah terkaitnya Hisamuddin Tun Hussein. Kenapa Hisamuddin Tun Hussein dikaitkan? Kerana dalam ramai-ramai dalam kluster kabinet, Hisamuddin antara penyokong besar kepada Ismail Sabri Yaakob. Beliau penyokong besar dan membawa pengaruh besar penyokong kepada Ismail Sabri Yaakob. Jadi, adakah senarai UKSB itu benar-benar wujud, ataupun secara kebetulan semua penerimanya adalah musuh politik Zahid Hamidi? Ini menimbulkan tanda tanya kita, kerana 7 orang ini sekaligus tidak ada seorang pun yang mengiyakan, semuanya menafikan sekeras-kerasnya. Mari kita pikirkan bersama, apakah ini menjadi drama baru dalam politik Malaysia? Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe, share video ini supaya semua orang berfikir lebih keluar kotak. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.